Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sekali lagi kita berjumpa dalam sesi perkongsian pembelajaran ilmu faraid. Kita masih lagi dalam topik yang berkaitan dengan waris faraid dengan memfokuskan kepada waris kategori pertama iaitu yang dinamakan sebagai waris ashabul furud. Yang lepas kita mengatakan bahawa terdapatnya 12 orang waris apabila berlaku kematian, sepatutnya senarai semak akan dibuat kepada 12 orang ini terlebih dahulu, dan kita telah menceritakan waris untuk ataupun bahagian faraid untuk suami. Pada pertemuan kali ini kita akan melihat kepada faraid yang akan diperolehi oleh isteri si mati. Isteri juga dianggap sebahagian daripada waris ashabul furud. Isteri yang dimaksudkan adalah atas perkahwinan yang sah dan hubungan itu masih kekal sama ada secara hakiki iaitu dalam masih status isteri ataupun masih dalam status talak raj'i. Masih ketika sekiranya ataupun jika suaminya meninggal dunia dalam tempoh iddah talak raj'i, isteri tersebut masih layak untuk dapat pusaka faraid. Untuk bahagian isteri juga mudah untuk kita ingat, hanya ada dua peruntukan pecahan yang telah ditetapkan oleh Nas, iaitu sebanyak 1/4 dan 1/8. 1/4 kita tengok nilai yang besar, ada syarat-syarat dan sebab dia, dan 1/8 adalah lebih sedikit peruntukan tersebut untuk isteri kerana ada syarat yang telah ditetapkan. Pertama kita tengok kepada bahagian sebanyak 1/4. 1/4 ini akan diserahkan kepada isteri si mati apabila si mati tidak mempunyai anak atau tidak ada cucu daripada anak lelaki dan ke bawah. Maksudnya dalam bahasa mudahnya, suami yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan zuriat, sama ada zuriat itu datang daripada perempuan isteri tersebut ataupun dia pernah berkahwin dengan perempuan lain sebelum itu. Ataupun apabila dia mempunyai beberapa orang isteri, yang penting zuriat itu datang daripada si mati. Yang kedua ialah 1/8. 1/8 merujuk kepada apabila si mati iaitu suami tersebut mempunyai zuriat ataupun anak lawan saja kepada syarat yang di atas sebelum ini. So nak menunjukkan bahawa peruntukan itu akan diserahkan kepada zuriat. So isteri akan memperolehi sebanyak 1/8 sahaja daripada faraid. Persyariatan ataupun dalil rujukan kepada bahagian isteri, kita boleh refer kepada surah An-Nisa ayat 12. Wala a'udzu billahi minasyaitonir rajim walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Allah berfirman yang bermaksud, dan bagi mereka isteri-isteri pula ialah 1/4. 1/4 daripada harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Tetapi kalau kamu ada mempunyai anak, maka bahagian isteri-isteri kamu ialah 1/8 daripada harta yang kamu tinggalkan sesudah ditunaikan wasiat yang kamu wasiatkan dan sesudah dibayar hutang kamu. So ini adalah sandaran hukum kepada peruntukan yang diserahkan kepada isteri si mati. Okey. Mari kita tengok kepada beberapa. Kita tengok di sini kes yang pertama, seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah isteri sahaja. Isteri sahaja. So dalam kes ini peruntukan yang diperolehi oleh isteri adalah sebanyak 1/4. Bila 1/4 maksudnya dia hanya layak 1/4 daripada nilaian harta si mati, dan ada baki 3/4 yang biasanya mazhab Syafi'i terutamanya mengatakan bahawa apabila ada baki dan lebihan dan tidak ada waris lain, maka lebihan itu perlu diserahkan ke Baitul Mal. So itu satu. Contoh yang lain,
lain pula. Sekarang ni ialah seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah seorang isteri dan seorang anak lelaki. Okey, anak lelaki kita akan belajar nanti dia adalah antara waris yang dikategorikan sebagai waris asobah. Asobah ialah yang bakal mendapat baki, mendapat baki. So dalam kes ini isteri kepada si mati hanya layak untuk mendapat 1/8. So berbaki kepada anak lelaki tersebut. Bagaimana kita nak tahu baki tersebut ialah kita mulakan 8 itu yang nilai pembawah itu jadikan sebagai asal masalah ataupun total. Kemudian dapatkan saham kepada bahagian isteri. Yang ni mudah. Caranya ialah 8 bahagi 8 darab 1. 8 bahagi 8, 1 darab 1 bersamaan dengan 1. Sedangkan total berjumlah 8. So 8 tolak 1 akan bernilai sama dengan 7. So 7 lah peruntukan, 7/8 lah peruntukan yang akan diberikan kepada anak lelaki. So pecahan akhir inilah yang akan didarabkan kepada harta sebenar si mati. Ingat kembali, apabila kita belajar faraid, setiap harta si mati mungkin berbeza-beza, tapi pecahan itu biasanya dalam peruntukan yang sama. Contoh seterusnya, kita lihat ada anak perempuan pula. Seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah isteri seorang dan seorang anak perempuan. Anak perempuan juga ashabul furud dalam kes ini. Kita mungkin akan sentuh dalam siri yang lain. Anak perempuan jika bilangannya adalah seorang hanya diperuntukkan sebanyak 1/2. Mari kita tengok. Isteri kepada si mati layak 1/8 macam kes nombor 2 tadi, sebab si mati tinggalkan zuriat, dan 1/2 diberikan kepada anak perempuan. Bila kita tengok dalam kes ini ada dua pecahan yang perlu kita selesaikan. So kita kena cari nilai pembawah macam operasi matematik yang sebelum ini, iaitu bila melibatkan beberapa pecahan kita cari nilai yang paling minima ataupun gandaan sepunya terkecil. Jadi antara 8 dengan 2 kita akan ambil nombor yang terbesar iaitu 8. So macam mana kita nak tentukan saham? 8 bahagi 8 bersamaan dengan 1 darab 1 bersamaan 1. Itu adalah saham untuk isteri. Bagi anak perempuan 8 bahagi 2 bersamaan 4. 4 darab 1 adalah 4. So jumlah untuk waris hanya baru berjumlah 5, sedangkan total adalah 8. So berbaki sebanyak 3. Sekali lagi perlu diserahkan ke Baitul Mal. So ini adalah kes untuk waris isteri dan juga seorang anak perempuan. Kita tengok di sini yang meninggal adalah lelaki dan warisnya ialah isteri dan juga ibu. Dalam kes ini ada tak zuriat kepada si mati? Tidak ada. So isteri dari sudut formulanya hanya layak untuk mendapat 1/4 sebab si mati tidak meninggalkan zuriat. Ibu kepada si mati layak untuk mendapat 1/3. Nanti kita akan bincangkan dalam bahagian ibu. Sebab si mati tidak tinggalkan zuriat. Maka dalam kes ini antara 4 dengan 3, gandaan sepunya yang paling kecil boleh bertemu dengan nombor 12. So saham untuk setiap waris, cara yang seperti kita tahu tadi, 12 bagi nombor yang bawah ni, 12 bagi 4 bersama dengan 3 darab 1. Itu 3 untuk bahagian isteri. 12 bagi 3, 4 darab 1, itulah dia bahagian untuk ibu si mati. Jumlah untuk waris baru berjumlah 7, sedangkan total keseluruhan saham adalah 12. Oleh itu, ada berbaki sebanyak 5 yang perlu diserahkan ke Baitul Mal. Sekali lagi, kenapa kita perlu samakan pecahan nilai bawah ini? Kerana nilaian inilah yang perlu didarabkan dengan harta sebenar si mati yang biasanya akan berbeza antara satu si mati dengan satu si mati yang lain. Untuk kes yang terakhir, kita cuba tengok kat sini. Yang ini kita tengok ada isteri 3 orang. Contohnya 3 orang. Adakah dia setiap seorang itu nilai yang berbeza? Pada asasnya peruntukan mengikut formula tadi, kita kata hanya ada 1/4 dengan 1/8 bergantung kepada si mati tinggalkan zuriat ataupun tidak. Dalam kes ini sebenarnya 1/4 itu berkongsi antara ketiga-tiga isteri sebab si mati tidak tinggalkan zuriat. So inilah peruntukan dia. 3/4 adalah baki. Cumanya 1/4 ataupun 1 ini sukar untuk dibahagikan kepada 3 orang.
Oleh itu, setiap pecahan ini sebaiknya kita darabkan dengan bilangan yang dalam kes ini adalah 3 lah. Kita mulakan dengan bawah. 4 darab 3 adalah 12. 1 darab 3 adalah 3. 3 darab 3 adalah 9. Bila 1 darab 3 adalah 3, maka setiap seorang akan memperolehi 1/12. Ya, so itulah dia secara mudahnya untuk mengetahui untuk bahagian pusaka faraid isteri kepada si mati hanya ada 2 bahagian, iaitu 1/4 dan 1/8. Itu cukup sekadar perkongsian kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.